Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Baiklah, hari ini kita sambung tajuk pelajaran 21, Hargailah Alam. Okey, ini berkenaan tentang alam sekitar, alam ciptaan Tuhan. Baik, kalau perhatikan gambar di sini macam mana lori sampah tu. Okey, dengan pekerja-pekerja sedang menguntit sampah dengan tujuannya ialah untuk menjaga kebersihan. Baik. Alam sekitar kita. Alam sekitar ialah semua sumber alam ciptaan Allah seperti sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, udara dan sebagainya. Semua sumber alam ini perlu dipelihara supaya keharmonian hidup manusia sentiasa terpelihara. Okey, di situ ada soalan. Apakah perasaan kamu apabila melihat situasi seperti ini? Okey, maksudnya gambar yang sedang pekerja tu mengangkat sampah. Apa perasaan? Okey, kalau kotor kita akan rasa tidak selesa. Bau busuk pun kita rasa tidak selesa. Apabila dijaga dengan keadaan yang sangat bersih alam sekitar, kita akan rasa lebih selesa dan kita akan rasa tenang, aman. Kalau busuk, kita pun rasa tidak selesa. Bila dah cantik, indah alam sekitar, kita akan rasa sangat tenang, sangat menarik, sangat selesa. Baik, itu ialah maksud alam sekitar tadi, sumber. Okey, semua alam ciptaan, semua yang Allah jadikan ini, sebahagian daripadanya ialah alam sekitar seperti sungai, lautan, tumbuhan, udara, gunung ganang, bukit bukau dan macam-macam. Itu ialah alam sekitar. Baik, apa adab dia terhadap alam sekitar? Okey, adab terhadap alam sekitar. Okey, yang kita tahu bahawa yang berdekatan dengan kita ialah alam sekitar yang berdekatan dengan kita ialah apa? Okey, kalau di sekeliling rumah kita ialah tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita tanam pokok bunga ataupun macam-macam jenis pokok kawasan rumah kita. Itu sebahagian daripada alam sekitar. Baik, adab dia. Okey, adab alam sekitar. Okey, yang pertama. Okey, mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Okey, baik. Mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan yang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti menggunakan alat kawalan pencemaran udara. Untuk mengawal pelepasan asap yang tercemar, sama ada daripada kilang ataupun daripada kenderaan, maka boleh guna alat tersebut. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Menguruskan aktiviti pembuangan sampah, sisa toksik dan pepejal secara sistematik dan terkawal seperti pungutan sampah dan sisa bahan kimia secara berkala. Apa maksud secara berkala? Secara berkala ni maksudnya berjadual lah. Secara berjadual. Contoh, pungut sampah hari Ahad, hari Selasa, hari Khamis ataupun seminggu sekali, selang 2 hari. Itu ialah secara berkala. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita lihat yang ketiga. Okey, yang ketiga, mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Ni tebang pokok ni bukan boleh suka-suka hati. Okey, terutamanya pokok-pokok yang berada di hutan simpan. Okey, hutan simpan ni untuk memelihara alam sekitar. Baik, sama juga dengan pokok-pokok yang berada di taman-taman rekreasi.
tidak boleh sebarang nak tebang pokok. Okey, mengawal aktiviti penebangan pokok secara terkawal, secara terancang, terkawal. Katakan kalau pokok tu dah keadaan yang membahayakan, contohnya pokok tu dah terlalu tua, dahannya dah reput, batangnya pun dah berulat ke, batang pokok tu dah ada penyakit, jadi maka perlulah ditebang, tetapi mendapat kelulusan pihak berkuasa juga. Okey, baik, itu sebahagian daripada adab. Adab yang pertama tadi, kita tengok semula adab yang pertama. Okey, yang pertama ialah mengawal aktiviti pelepasan asap daripada kilang atau kenderaan. Kawal. Yang kedua, menguruskan aktiviti pembuangan sampah secara sistematik, secara berkala. Yang ketiga ialah mengawal aktiviti penebangan pokok supaya dilakukan secara terancang dan terkawal. Okey, pokok ni dia satu, kalau ditebang nanti dia sebahagian daripada sumber pendapatan. Okey, baik. Kepentingan adab terhadap alam sekitar. Kita tengok kepentingan. Apa kepentingan adab sekitar? Baik, kepentingan adab terhadap alam sekitar. Okey, dapat menikmati udara segar. Okey, dapat menikmati udara segar, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang kedua, okey, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Dan yang kelima, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Baik, kepentingan yang pertama ialah dapat menikmati udara segar. Kalau kita duduk kawasan alam sekitar yang terkawal, terjaga, kita dapat menikmati udara segar. Contohnya bila kita pergi taman rekreasi, biasanya penuh dengan pokok, dengan taman, udaranya segar dan bersih. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Okey, kesihatan kita dan menjamin kesejahteraan dan kesihatan. Okey, kesihatan kita pun terjamin, dan insya-Allah bila kita berada di kawasan udara yang bersih, yang segar, pernafasan kita pun okey dan kesihatan kita pun terjamin. Yang ketiga, keseimbangan alam terpelihara. Okey, macam mana keseimbangan alam terpelihara? Bila pokok-pokok ataupun alam sekitar ni terkawal, terjaga, bebas daripada segala ancaman ataupun gangguan ataupun keseimbangan alam terpelihara ni, seperti bila terlalu banyak pokok yang ditebang, berlaku tanah runtuh, biasanya kerana penebangan pokok yang tidak terkawal. Okey, itu sebahagian contohnya keseimbangan alam terpelihara. Okey, biasa imbang. Kalau dia ada bukit bukau, ada taman, perlu kepada pokok-pokok. Perlu jaga alam sekitar. Yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan. Okey, sumber pendapatan daripada alam sekitar ni. Contoh sekarang ni bunga. Itu sebahagian daripada alam sekitar. Orang tanam bunga, orang tanam pokok. Jadi pokok tu kita boleh jual. Yang kita ada tu, bunga-bunga yang kita ada boleh jual. Itu ialah sumber pendapatan. Contoh tanam pokok. Bila tanam pokok dah besar, nanti pokok tu kita akan tebang. Perlu ditebang dan kayu-kayu daripada tu boleh dijual. Dapat hasil dan dapat pendapatan. Akhir sekali, habitat flora dan fauna kekal terpelihara. Okey, flora dan fauna. Flora, apa dia flora? Flora ialah tumbuh-tumbuhan. Dan fauna pula ialah binatang ataupun haiwan. Okey, habitat tempat tinggal flora dan fauna ni kekal terpelihara bila tidak ada kawalan penjagaan pokok-pokok ataupun alam sekitar, berlakulah ancaman kepada flora dan fauna. Jadi habitat dia terganggu. Sekarang ni bila kita jaga pentingnya alam sekitar ni, adab terhadap alam sekitar, jadi flora fauna ni dia hidup kekal lagi di kawasan habitat masing-masing. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jika ada masalah, jika ada pertanyaan, okey, boleh tanya. Baik. Untuk tulis nota hari ini, pastikan yang pertama, okey, untuk nota hari ini, saling, okey, erti alam sekitar. Okey. Apa maksud alam sekitar? Okey. Baik. Okey, saling alam sekitar. Okey, saling satu. Yang kedua, okey, itu satu. Yang kedua,
adab. Adab terhadap alam sekitar ada 3. 1, 2, okey, dan 3. Baik, seterusnya lihat kepada kepentingan adab terhadap alam sekitar. Okey, baik, di situ ada 5 adab terhadap alam sekitar. Okey, salin 1 hingga 5. Okey, gunakan buku tulis ulum syariah. Okey, itu sahaja. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.